warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa sadaqahu wa man walaha ma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hidup lagi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah Taala bagi kita sihat lagi. Dan yang paling utama Allah Ta'ala masih lagi bagi kita iman dan juga Islam. Doa banyak-banyak. Kita berada di dalam bulan Ramadan ni, bulan yang penuh barakah. Sebab tu kita panggil dia Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang diberkati. Doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan nikmat iman. Itu paling utama. Dan juga nikmat Islam sampai mati. Tak tahu mati bila. Baik, alhamdulillah kita berada pada satu Ramadan. Yang mana dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala telah fardukan. Hak kita semua duk tahu satu ibadah iaitu yang dipanggil siam ataupun puasa. Yang mana kefarduan puasa itu telah dimaklumkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah pada ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba telah ditetapkan, telah tertulis bagi kamu. Siyam, puasa, seperti mana telah tertulis, telah ditetapkan bagi kaum yang terdahulu sebelum kamu. Yang mana jikalau kamu mengerjakan puasa itu, la'allakum tattaqun. Baik, kita kongsi ayat tu dulu. Yang pertama ayat tu Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan puasa. Puasa ni bukan ibadah yang kita saja buat. Ibadah yang kaum terdahulu pun telah lakukan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ni yang saya nak tekankan pada kalimah la'allakum tattaqun. Pada kalimah la'allakum tattaqun, kata Imam Ibnu Al-Jauzi, la'alla tu kita kata mudah-mudahan. Ya? Tetapi dalam pentafsiran Ibnu Al-Jauzi bukan sekadar mudah-mudahan. Jikalau kita lakukan dengan sebenar-benar keimanan, la'alla tu akan jadi apa? Dia tukar jadi pasti. La'allakum, pasti kamu berjaya. Pasti kamu bertakwa. Baik, orang yang bertakwa ni lagu mana? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa dalam awal Quran kita dah baca. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Orang yang bertakwa ni orang yang beriman dengan benda ghaib. Dia percaya beriman dengan benda ghaib. Benda yang dia tak nampak. Okey, benda yang dia tak nampak. Allah, syurga, pahala, malaikat, dosa, neraka, semua benda tak nampak. Sebab tu orang yang bertakwa ni yang pertama adalah dia yakin dengan benda tu dulu. Bila dia yakin dengan benda tu, baru dia boleh buat semayang dengan khusyuk. Semayang dengan betul. Sebab tu kita tak heran. Orang semayang, tapi dia buat benda pelik-pelik. Bulan puasa. Orang puasa, tapi dia tak puasa. Dia duduk bercari juga plastik hitam. Puasa-puasa, tapi duduk layan juga TikTok. Macam Atun duk layan tu. Bulan puasa. Tapi duk mengatakan orang. Nampak? Sebab tu Allah mention pada ayat yang awal-awal. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda orang yang bertakwa ni, orang yang mana dia beriman dengan benda tak nampak. Baik. Saya patah balik. Takwa tu, dia terbahagi pada dua benda. Takwa tu, dalam dia tu ada dua. Yang pertama kita panggil khauf. Yang kedua kita panggil rojak. Khauf tu maksud dia apa? Khauf tu takut Allah betul-betul. Takut pada Allah. Maksud kata kita takut dengan benda yang seolah-olah macam kita nampak Allah Ta'ala. Kita kena merasai benda tu. Kita serupa naik kereta. Naik kereta atas highway laju kan. 1415. Kak Ilah bukan berani bawa laju-laju bila lepas Sungai Petani Utara nak pergi gurun. Sebab apa? Sebab ada AAS kat situ. Nak cari mampu kena 150 nak kena bayar. So benda yang kita nampak, bila kita nampak kita rasa takut, betul tak? Jadi benda tu juga perlu ada dalam diri kita. Kita kena rasa yang Allah tengok kita dan kita kena rasa Allah Ta'ala mengetahui semua benda tu baru kita rasa takut. Kalau dia tak takut,
So, baru tulis lesson plan. Kan? JPN main baru, rasa takut baru nak tulis. Kan? Kalau JPN tak main, JPN kata, kami tak main dah sepanjang tahun ni. Tobat tak tulis lesson plan tu dah. Sebab kita tak nampak benda tu. Tak rasa benda tu. Baik yang tu. Sebab tu puasa ni dia melahirkan kita, menetapkan kita, menjadikan kita orang yang takut pada Allah. Dan yang kedua, pada takwa itu juga ada padanya rojak. Rojak tu pengharapan pada Allah. Berharap pada Allah. Serah 100% pada Allah. Baik. Orang yang bertakwa, nak dapat benda tu payah. Nak dapat sebenarnya rojak tu cukup payah. Kan, rojak itu juga melibatkan keimanan kita dengan apa qada dan qadar. Kan, kita tengok Allah Ta'ala sekarang uji kita dengan COVID-19. Kan, tak boleh keluar rumah. Kan, masa ni mula kita duk komplain macam-macam. Kita duk mempertikaikan. Kenapa lah kami umat Islam tak boleh nak pergi masjid? Kenapa umat Islam sekarang ni susah nak buat ibadah di rumah Allah? Mana pergi Allah Ta'ala, nampak? Mereka dah mula mempertikaikan. Sebab tu orang yang bertakwa dia takkan pertikaikan benda tu. Dia beriman dengan qada dan juga qadar Allah Ta'ala. Ada sebab-asbab kenapa Allah Ta'ala jadikan benda ni semua. Oh, waktu tak ada COVID, hang bukan nak pergi masjid pun. Lah ni hang baru kalut nak pergi masjid kan. Sebab tu bulan Ramadan kita adakan ibadah puasa. Allah Ta'ala jadikan kita kefarduan kepada kita ibadah puasa supaya kita takut pada Allah, kembali pada Allah, supaya kita berharap betul-betul pada Allah. Sebab itu puasa satu-satunya ibadah yang mana Allah sendiri yang akan ganjarkan pahala. Dan Allah Ta'ala juga menyediakan kelebihan bagi orang yang berpuasa itu, iaitu di akhirat nanti akan memasuki syurga melalui pintu yang dipanggil Rayyan. Bukan Ryan lah. Orang Malaysia duk panggil Ryan. Dia sebenarnya Rayyan. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Ingat balik, yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda ghaib. Melakukan puasa, ingat Allah Ta'ala lihat kita. Semua benda tu akan dipersoalkan di akhirat kelak. Sebab tu Imam Al-Juzri kata apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan pasti kamu akan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan dimasukkan ke dalam syurga Allah melalui pintu Rayyan, yang mana pintu itu hanya boleh diakses, boleh dimasuki oleh orang yang digelar orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita kongsi berkenaan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insya-Allah nanti kita akan hurai lagi. Cukup lagi 5 minit. Rasa macam dah cukup 5 minit dah kan. Dia kata syarat 5 minit je. Kan, jadi kita cukup dulu dekat ni. Nanti insya-Allah kita akan kongsi lagi syarat-syarat perkara yang membatalkan puasa, ataupun perkara makruh, perkara sunat, amalan-amalan yang lain yang kita boleh lakukan di dalam bulan Ramadan. Baik, ada persoalan tak? Kokok nak tanya ke? Kokok nak suruh tambah lagi? Tengok ada yang baru masuk pun ada ni. Kan? Jadi doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, agar Allah Ta'ala tetapkan iman dan juga Islam sama-sama kita bulan Ramadan. Baik, satu lagi betul. Kita berada di dalam bulan yang penuh keberkatan, bulan yang mana doa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat oleh malaikat untuk dimakbulkan, untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang subuh kan, kita sembahyang subuh jemaah. Kalau sembahyang subuh jemaah ataupun sembahyang subuh seorang-seorang ke, bacalah surah pada rakaat pertama tu, lepas baca Fatihah bacalah surah Alam Nashrah, dan rakaat kedua bacalah surah Alam Tarakai, Al-Fil. Surah pertama Asy-Syarh, dan juga rakaat pertama surah Asy-Syarh, rakaat kedua surah Al-Fil. Itu merupakan amalan para ulama bagi menolak bala, bagi menolak kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
habis Fatihah, rakaat pertama baca Alam Nashrah, dan rakaat kedua baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang tu. Dan buatlah benda tu, doalah pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat bala COVID-19 atau penyakit COVID-19 ni daripada bumi Islam Malaysia kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada Kalau persoalan rakaat pertama apa? Alam tara kan apa kot? Kan cahaya lah dapat ada apa rakaat kedua baru asyar. Alam Nashrah. Terbalik. Dia ikut susunan surah. Oh tu lah. Kalau kita Dan memang asyar Alam Nashrah kena rakaat pertama kan? Sebab kalau dia buat sebelum ni asyar tu Alam Nashrah tu rakaat yang kedua. Alam Nashrah buat pertama, Alam Tarokai buat kedua. Sebab susunan surah Asy-Syarhu tu lagi atas pada Alam Tarokai. Kalau kita nak baca, kita kena baca ikut susunan. Kalau tak baca ikut susunan, ada ulama mengatakan hukum dia makruh. Yang tu kita mengaji bab susunan huruf pula dalam sembahyang. No? Okay, baik. Mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah dalam perkongsian seterusnya. Saya akan masuk amalan-amalan, perkara-perkara sunat, perkara-perkara yang batalkan puasa, dan juga apa lagi yang kita boleh kongsi sepanjang bulan Ramadan, iaitu salah satu dia adalah perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dekat ni dulu dan kita akan tutup meeting kita atau sekarang kita dengan doa sikit lah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala memakbulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. اللهم يا دافع ادفع عن البلاء والوباء. اللهم يا دافع ادفع عن البلاء والوباء. اللهم يا دافع ادفع عن البلاء والوباء. بسم الله توكلنا وعلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.